Pilihan raya kecil Batu Sapi tidak akan diadakan pada 5 Disember ini susulan pengisytiharan darurat oleh Yang di-Pertuan Agong di kerusi Parlimen itu. Namun yang sedang menanti ialah PRK di Don Bugaya dan Parlimen Gerik berikutan kematian wakil rakyatnya kemarin. Mengambil kira perkembangan di Batu Sapi dan lonjakan kes COVID-19 di Malaysia, persoalan timbul ialah patutkah darurat dikenakan di dua kerusi Don ini juga. Bersedia di talian menerusi Skype membincangkan lebih lanjut perkara ini daripada aspek kesihatan awam ialah pakar kesihatan awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Marina Osman. Doktor? Doktor, wajarkah PRK di Don Bugaya dan Parlimen Gerik ditangguhkan juga kerana kita mengambil kira perkembangan yang berlaku di Batu Sapi ini? Okey, baik saja pengumuman semalam tu iaitu pengisytiharan darurat di kawasan Batu Sapi pilihan raya dan seterusnya tidak lagi meneruskan pilihan raya yang dijadualkan di Batu Sapi. Dari segi kesihatan awam kita mengalu-alukan langkah proaktif berkenaan kerana ia mampu untuk mengekang potensi gelombang baru COVID-19 di kawasan tersebut dan juga mungkin merebak ke seluruh tempat. Untuk dua lagi pilihan raya, saya berpendapat dari segi kesihatan awam, keputusan yang sama wajar dipertimbangkan untuk kita terus mengambil langkah berjaga-jaga dalam mengekang potensi wabak seterusnya. Baik Doktor, SOP pilihan raya perlu diperketat supaya ia membolehkan pilihan raya diadakan untuk pilihan raya kecil yang lain. Dan untuk rekod, Don Bugaya dan Parlimen Gerik baru saja kosong kemarin dan berdasarkan peraturan, dua tempat ini perlu mengadakan pilihan raya kecil dalam tempoh 60 hari. Bagaimana masa yang ada ini boleh digunakan untuk memperketatkan SOP pilihan raya? Mana-mana pun SOP apabila ianya didraftkan dan betul sedia untuk dilaksanakan, tanggungjawab untuk melaksanakan SOP itu bukanlah hanya dari segi penguatkuasaan sahaja, tapi yang penting ialah penerimaan masyarakat secara keseluruhan dan bersedia untuk melaksanakan satu demi satu prosedur yang telah ditentukan. Saya lihat apa yang berlaku di lapangan, kadang-kadang sesuatu dokumentasi tentang SOP itu begitu baik di atas kertas, tapi bila dilaksanakan di peringkat lapangan, terdapat banyak kelekaan ataupun pelanggaran-pelanggaran yang berlaku antara sedar dan tidak. Sehubungan dengan itu, apabila kita melihat secara realistik, satu langkah yang lebih baik daripada hanya mengharapkan SOP sahaja dalam konteks untuk mengelakkan potensi baru akibat proses pilihan raya. Kita tahu bahawa dalam suatu pilihan raya, ia bukanlah hanya proses mengundi ataupun pengiraan dan menentukan kemenangan calon-calon tertentu, tetapi proses sebelum pengundian tersebut banyak melibatkan interaksi, komunikasi dan juga kadang-kadang keadaan-keadaan yang tidak mampu untuk dielakkan dalam konteks untuk mengekang penularan wabak. Jadi dalam tempoh 60 hari itu, saya berpendapatlah secara realistik agak sukar untuk merangka satu prosedur baru yang agak ketat dan sebagainya. Dalam keadaan-keadaan sebelum ini, kita pernah mencadangkan sebelum PRN Sabah tentang kemungkinan untuk melakukan e-undi, menstrategikkan lagi perkhidmatan undi pos dan sebagainya. Tapi dalam keadaan wabak seperti ini, saya menjangkakan bahawa keadaan sebenarnya agak sukar. Jadi kita perlu pergi kepada keadaan yang lebih realistik dalam konteks untuk mengekang penularan wabak yang baru. Baik Doktor, beberapa negara dunia turut mengadakan pilihan raya semasa pandemik COVID-19 ini, misalnya pilihan raya Presiden Amerika Syarikat. Apakah mungkin SOP ditambah baik oleh SPR misalnya mengadakan absentee vote misalnya? Besar kemungkinan ianya mungkin boleh dilaksanakan, tapi untuk memberikan ulasan lebih lanjut, ia di luar kemampuan saya lah sebab bidang pengurusan pilihan raya ini adalah agak berbeza berbanding dengan kita pengurusan kesihatan awam. Bagaimanapun adalah lebih baik sekiranya dalam konteks untuk melaksanakan keadaan ataupun pilihan raya yang mungkin terpaksa kita laksanakan tidak dapat tidak konteks pencegahan itu perlu dimasukkan dengan sempurna dan dapat mengekang penularan wabak yang baru.
Doktor, kita melihat kepada perkembangan jangkitan COVID-19 di Sabah. Kita ingin melihat dari segi penurunan kes daripada hari ke hari, dan di sekitar Lembah Kelang pula peningkatan kes dari hari ke hari, dan semalam juga kita dapat saksikan peningkatan kes di Ipoh, Perak. Bagaimana doktor melihat kepada dari segi bagaimana virus ini ataupun jangkitan ini boleh merebak sebegitu? Kita maklum bahawa virus ni dia sangat mudah berjangkit. Ya. Transmissibility ataupun kebolehjangkitannya itu agak tinggi ya, berbanding jangkitan-jangkitan penyakit berjangkit yang pernah kita ketahui sebelum ini. Sehubungan dengan itu, kita memang tidak ada pilihan yang lebih baik selain daripada patuh kepada SOP, ya, jaga jarak, pakai mask dan juga menjaga kebersihan tangan. Di samping itu juga mengelakkan keadaan-keadaan yang membolehkan kita mendapat jangkitan tersebut. Sebarang kelekaan dalam proses, maksudnya kalau sekadar seorang itu berada di luar ataupun berada di tempat awam, di tempat kerja dan sebagainya, jika ada di kalangan prosedur-prosedur yang disarankan itu tidak dilaksanakan, maka potensi itu boleh berlaku. Sehinggalah kita nanti insya-Allah dapat menemui vaksin, keadaan tersebut kita dapat atasi. Tapi sehingga menunggu keadaan di mana vaksin itu diperolehi, masing-masing perlu memainkan peranan. Dan bagi saya, kita perlu berfikir secara realistik lah, ya. Kita buat apa yang kita mampu buat. Jadi bukanlah kita melihat saja keadaan di luar, apa yang kerajaan perlu buat dan sebagainya. Tapi di peringkat kita perlu melaksanakan apa yang kita perlu laksanakan. Baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Malina Osman atas penjelasan itu.